Kita sampai pada muka surat 85. Muka surat 85. Kita masuk tajuk baru. Kata dia bab ma jaa fil hijamati lil muhrim. Muhrim kita sebut selalu benda ni nah. Muhrim maksud dia orang yang di dalam ihram, bukan maksud dia orang yang haram kahwin. Baik, bab ma jaa fil hijamati lil muhrim, iaitu bab yang datang pada menyatakan berbekam bagi orang yang di dalam ihram. Kita nak tengok satu tajuk malam ni. Kalau kita duduk dalam ihram, tidak kira ihram haji ataupun ihram umrah, orang yang di dalam ihram boleh tak boleh berbekam kepala dia. Dah. Kalau kita tak mengaji, kita nanti kata apa? Boleh tak boleh? Kita nanti kata tak boleh, kan? Kalau kita tak mengaji. Baik, kita tengok apa agama nak kata. Ketahuilah saudaraku, berbekam di dalam ihram itu diharuskan oleh syarak. Bila mengaji baru tahu. Boleh pula. Dah. Nanti duduk cabut rambut ke apa semua tak boleh. Bekam boleh pula. Dia jadi macam tu. Bila mengaji, satu ilmu kita dapat. Bila tak mengaji, banyak benda yang menyebabkan kita jadi confused semasa mengerjakan ibadah haji. Dah. Dengan kerana tak mengaji, tuan-tuan, orang pergi Mekah, dia pening kepala, sakit kepala, nak pakai minyak angin tak berani. Pasal apa? Pasal dia kesamaran dalam soal ni. Dia kata kalau minyak wangi tak boleh pakai, minyak angin tak boleh. Dia buat hukum macam tu. Dia menggunakan kaedah kias yang tak menentu. Kalau minyak wangi tak boleh, minyak angin tak boleh. Dia kata pasal minyak angin ni pun bau wangi juga. Dia kata dia kena pikir tu. Sedangkan minyak angin tidak dilarang. Yang dilarang itu ialah wangi-wangian. Bila belajar, dan baru kita jumpa. Dan bila kita tahu, bila kita pergi sana buat haji, kalau kita pakai, dia tak jadi was-was pada ibadat kita. Tapi kalau kita tak tahu, kita nak pakai, kita jadi was-was. Tak pakai, kita pening sampai tak boleh nak buat ibadat dan sebagainya. Maka Islam menganjurkan kita supaya menuntut ilmu. Tujuan dia ialah supaya bila kita nak buat ibadat, kita buat dengan hati yang penuh yakin. Kita tak bergantung kepada cakap-cakap orang, tetapi kita bergantung kepada ilmu yang ada pada kita. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrim. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW yang masyhur dengan nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita dah cerita selalu Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Dia anak pak saudara Nabi, anak kepada Al-Abbas. Sehingga kan Nabi SAW pernah sebut, kalaulah sekiranya kamu nak baca Quran seperti mana ianya diturunkan, maka bacalah seperti bacaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahwasanya Nabi SAW telah berbekam ia padahal ia di dalam ihram. Dia pula meriwayatkan hadis mengatakan Nabi SAW dalam keadaan ihram Nabi berbekam. Kan begitu kata Imam At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan Abdullah bin Buhainah dan Jabir. Dan katanya lagi bermula hadis Ibnu Abbas ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya mengharuskan oleh satu kaum daripada ahli ilmi pada berbekam bagi orang yang ihram itu. Cerita dia boleh. Kalau nak berbekam dalam masa ihram boleh dengan syarat-syarat yang tertentu. Sekali lagi dia nanti bagi tahu apa syarat dia. Kata mereka itu, tiada boleh mencukur akar rambut. Dan kata Malik, tiada berbekam orang yang muhrim itu melainkan daripada darurah. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i, tiada mengapa berbekam orang yang ihram itu dan tiada mencabut ia akar rambut. Itu. Jadi syarat dia apa? Syarat dia boleh berbekam dengan syarat rambut tidak dicukur ataupun tidak dicabut. Tapi kalau sekiranya nak bekam tu, nak kena cukup bagi jadi 4 segi petak macam bekas semai tu, baru nak boleh bekam, itu bukan tak boleh, boleh, tetapi dia kena fidyah kerana mencukur rambut. Bekam boleh juga, tapi kena fidyah.
Tapi kalau sekiranya tanpa perlu mencukur rambut, dia boleh berbekam, maka berbekam itu tidak menjadi salah dan tidak kena fidyah. Begitu ceritanya. Baik, masalah berbekam apa hukumnya apabila dikerjakan oleh orang yang di dalam ihram. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Dan pada hadis dalam masalah tadi menjadi dalil bagi harus berbekam bagi orang yang ihram. Dan sesungguhnya telah ijma' ulama' atas harus bagi orang yang ihram itu berbekam di kepala dan lainnya. Ijma' maksud dia apa? Sepakat ulama' mengatakan boleh kalau nak berbekam sedangkan di dalam ihram. Apabila ada baginya uzur pada yang demikian itu, dan sebaik-baiknya ulama' kata, dan sebaik-baiknya kalau sekiranya tidak dapat tidak kita nak kena berbekam, maka berbekamlah. Tapi kalau boleh tahan tak berbekam, jangan berbekam. Tunggu sampai habis ihram saat ni baru berbekam. Pasal apa? Pasal dibimbangi sewaktu bekam tu rambut tercabut, maka kena fidyah. Jadi dia kata berbekam ini tidak dilarang, tetapi sebaik-baiknya berbekam itu dibuat kalau keadaan darurah, keadaan memerlukan. Contoh, orang yang biasa bekam, dia jadi ketagih. Bila dia biasa bekam, bila dia tak bekam dalam masa 2 bulan misalnya, dia badan jadi beras, dia pening selalu, duduk lama sikit bangkit nak semayang, nak rebah. Bila dia pergi bekam, dia jadi ringan. Dia berjalan lagu bola sepak agak, melambung lagu tu, dia jadi ringan. Bukan? Ni orang yang biasa bekam, dia boleh cerita benda ni. Dan apabila dia bekam sekali, dia nak jadi 2 kali. 2 kali dia nak jadi 3 kali. 3 kali dia nak jadi 4 kali. Pasal apa? Dia selalu nak kena berbekam. Dan bekam ini adalah satu benda yang biasa dibuat oleh Nabi dan dia menjadi sunnah Nabi SAW. Orang perempuan dia ada musim, dia nak buang darah kotor. Orang laki-laki tak ada. Maka cara nak buang darah kotor bagi orang laki-laki ialah dengan cara berbekam. Maka Nabi SAW biasa berbekam. Begitu. Baik, dia kata, dan jika dipotongkan rambutnya pada ketika itu sekalipun, dia kata, tetapi wajib fidyah atasnya kerana memotong rambut itu. Maka jika tiada dipotongnya, maka tiada fidyah atasnya. Ini macam hal kita kata tadi. Jadi kesimpulan dia apa? Bekam itu tidak salah bagi orang yang di dalam ihram. Cuma nak kena jaga jangan sampai luruh rambut dengan kerana berbekam itu. Ini orang botak senang, jadi tak timbul masalah. Kan dia bekam di tahun mana pun, tak ada rambut di kepala dia. Begitu. Dan bermula dalil bagi masalah itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun. Al-ayah, dia kata, maksudnya maka barang siapa ada ia daripada sekalian kamu itu sakit-sakit ataupun dengan dia sakit pada kepalanya, maka ia itu bayar fidyah atasnya. Maka bacalah ayat ini sampai ke hujungnya. Dia kata kalau nak tahu lebih lanjut tentang pengecualian ini, boleh baca ayat. Tuhan kata barang siapa yang sewaktu dia di dalam ihram itu dia ada sakit pada bahagian kepala, yang sakit itu tidak boleh selesai melainkan dengan cara berbekam, maka berbekamlah. Tapi kalau waktu berbekam itu menyebabkan luruh rambut ataupun dia kena cukur rambut, fidyah, maka bayarlah fidyah di atas perbuatan itu. Begitu. Dan ini hadis ditanggung akan dia atas bahawasanya Nabi SAW ada baginya uzur pada dirinya pada berbekam di tengah kepalanya itu, kerana tiada lepas daripada memotong rambut. Begitu. Jadi ulama kata Nabi dia berbekam pada masa ihram itu kerana Nabi ada masalah, ada sikit keuzuran yang mendesak Nabi supaya berbekam. Begitu. Masalah berbekam dengan tiada hajat, apa hukumnya? Dia ni tak ada apa-apa, bukan kerana keperluan untuk berbekam, tapi saja duk elok-elok main musim haji, duk dalam ihram, dia teringat nak berbekam. Yang sebelum tu dia tak bekam. Misalnya orang ni macam ni, apa hukum dia? Apabila dikerjakan oleh orang yang ihram, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, menghendaki seorang yang ihram itu berbekam sedangkan dia ketiadaan hajat, maka jika masuk padanya mencabut rambut, maka ia itu haram, kerana haram memotong rambut.
Dan jika tiada masuk kepada mencabut rambut, seperti bahawa ada pada tempat hendak diperbekam itu tiada bulu, maka ia itu harus di sisi kita. Dan di sisi jumhur ulama, dan tiada fidyah padanya. Sama macam kita terang tadi juga. Dan daripada Ibnu Umar dan Malik, makruhnya. Imam Malik dia kata makruh. Berbekam di dalam waktu ihram itu makruh, dia kata. Dan daripada Al-Hasanul Basri, padanya fidyah. Al-Hasanul Basri ini juga nama ulama, dia pula berpendapat walaupun bekam itu tidak menyebabkan luruh rambut, fidyah tetap kena, dia kata. Itu pendapat Al-Hasanul Basri. Bermula dalil kita bahawasanya mengeluarkan darah itu tiada haram ketika di dalam ihram. Jadi kesimpulan dia begini, kesimpulan dia mudahnya, orang yang di dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah, dibenarkan berbekam. Tapi kalau sewaktu dia berbekam itu menyebabkan gugur rambut, maka dia kena fidyah. Kalau sekiranya waktu berbekam itu tidak gugur rambut, maka tidak kena fidyah. Itu kesimpulan yang mudah fahamnya begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi karahiyati tazwij al-muhrim. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis menegah kahwin orang yang di dalam ihram. Waktu di dalam ihram tidak boleh kahwin dan tidak boleh mengahwinkan orang. Begitu. Ketahuilah saudaraku, apabila seorang yang berada di dalam ihram haji ataupun umrah, maka tertegahlah atasnya berkahwin ataupun mengahwinkan orang. Dia kata. Maka pada bicara ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadisnya yang menjadi dalil atas tegahnya itu. Katanya An-Nubayh bin Wahab radhiyallahu anhu qala arada ibnu Ma'mar an yunkih ibnahu faba'athani ila Aban bin Uthman wa huwa amirul mausimi bi Makkah. Diriwayatkan daripada Nubayh bin Wahab, katanya menghendaki Ibnu Ma'mar bahawa menikahkan anaknya. Ini seorang sahabat yang bernama Ibnu Ma'mar. Dia teringat nak bagi anak dia menikah, nak mengahwinkan anak dia. Maka mengutus ia, Ibnu Ma'mar ini, dia mengutus akan daku kepada Aban bin Uthman, padahalnya ia jadi raja musim haji di Makkah. Dia ni nak bagi kahwin anak dia. Maka dia utuskan Nubayh yang meriwayatkan hadis ni. Diutuskannya Nubayh ini untuk pergi jumpa satu orang yang bernama Aban. Sedangkan Aban ini menjadi ketua musim haji di Mekah. Kata dia, fa'ataituhu faqultu inna akhaka yuridu an yunkiha ibnahu fa ahabba an yushhidaka dzalik. Yakni apabila disuruh Ibnu Ma'mar akan daku pergi mengajak Aban itu, maka pergilah aku kepadanya. Dan aku pun mengajak dia hadir pada orang yang hendak dinikahkan itu. Maka kata aku kepadanya, ya Aban, bahawasanya saudara kamu hendak menikahkan anaknya. Maka aku sukakan engkau hadir pada nikah orang ini. Itu dia. Tuan faham cerita dia? Cerita dia, satu orang yang bernama Ibnu Ma'mar, dia nak bagi menikah anak dia. Jadi dia nak panggil saudara dia yang bernama Aban untuk mai jadi saksi nikah anak dia. Sedangkan Aban itu dia ada dalam ihram haji. Itu cerita dia begitu. Maka Ibnu Ma'mar ni hantar satu orang yang bernama Nubayh. Dia hantar kawan ni, Nubayh hampir jumpa Saat adik-beradik aku ni Aban ni, hampir jumpa dia, panggil dia balik, suruh dia jadi saksi anak aku nak menikah. Sedangkan orang yang dia panggil itu dia ada di dalam ihram haji. Begitu ceritanya. Apabila didengar oleh Aban akan perkataanku yang demikian, maka ia pun lalu berkata, qala la arahu illa a'rabiyan jafiyah. Maka katanya, aku gamak, tiada aku fikirkan dia melainkan semacam Arab yang kasar perangai, yang tidak tahu apa-apa.
Aban ni dia tengah duduk dalam ihram haji. Bila kawan ni mai panggil dia balik untuk jadi saksi, dia kata, apa dia ni akal tak ada, dia kata. Dia panggil dekat adik-beradik dia, panggil dia mai jadi saksi menikah anak dia ni. Dia kata dia ni dia kata Arabian Jafian. Dia ni satu orang Arab Bedui hak kasar perangai. Ilmu tak ada, akal duduk di kepala lutut. Nanti saya tambah lah. Kan? Hang satu orang yang duduk di Mekah, hang besar di kalangan Nabi SAW, hang boleh tak tahu benda ni, dia kata. Mana boleh aku ni duk ada dalam ihram haji, nak panggil aku balik pergi makan kenduri menikah anak hang, nak suruh aku jadi saksi menikah anak hang, sedangkan aku ni duk ada dalam ihram haji. Mana boleh panggil orang yang duduk dalam ihram haji jadi saksi? Hang ni duk dalam Mekah, duk tepi Nabi tapi tak reti agama. Tu maksud dia. Maksud yang dia kata ni, la arahu illa a'rabiyan jafian. Aku tak nampak dia ni melainkan Arab Bedui hak tak ada ilmu, dia kata. Nampak tak? Nampak lah kuat kenin macam tak faham, dia susah hati. Kan, cerita dia begitu. Ada tak orang begini? Ada. Kan, duduk di Mekah, tak semayang. Wahahu, tuan-tuan. Tentu kalau berpeluang pergi ke Mekah, kan orang yang dah pergi dah tahulah. Kalau tak pilih, kalau berpeluang pergi, cuba tengok perangai ni, driver taksi, apa ada di laman tempat parking taksi depan babul apa nama pintu King Fahd ni, kan? Depan pintu King Fahd ni dia ada laman taksi di situ. Tak semualah yang kita cerita ni hak bagus-bagus tadi mana perlu tu. Tapi ada sebahagian memang asal Arab Mekah, kerja bawa taksi. Bila orang bang, dia masuk dalam taksi dia perubah bangku tidur. Boy perangai. Kan, beranak di Mekah, mengaji di Mekah, besar di Mekah, tiap-tiap hari boleh tengok Kaabah kalau nak tengok. Orang bang nak semayang, dia masuk dalam taksi dia perubah bangku tidur. Ada jenis macam ni. Kan? Kalau zaman Abu Jahal, Abu Lahab dulu telah lah yang tu. Ni zaman lah ni. Zaman lah ni, zaman orang kafir tak boleh pijak Mekah ni. Zaman lah ni ada lagi hak perangai ni. Hak buka kedai ni, bila bang pakai katuk kedai, katuk dengan dia kali duduk dalam kedai. Dia tak pergi sembahyang. Astagfirullahalazim. Katuk kedai tu cantik dah. Katuk kedai, pergi sembahyang lah. Tak, dia katuk kedai dengan dia kali duduk dalam kedai. Dia tak keluar pergi. Tak lagi agak orang habis sembahyang, bunyi suara ramai orang duduk lalu balik masjid, dia pun buka terus sambung menjaga. Kan? Itu hak kata Arab. Ni hak kata Tok Melayu ni pula. Kan? Nak pergi Mekah ni bukan senang. Duit habis ribu-ribu nak boleh pergi ke Mekah ni. Sampai di sana dia sembahyang atas hotel. Dia tak pergi sembahyang di Masjidil Haram tu. Allahu Akbar, bukan senang nak boleh pergi Mekah ni. Dah tu pula, dah ditakdirkan Allah kita sampai di Mekah. Ada orang kaya duit banyak, tapi Allah tak takdirkan dia sampai di Mekah. Pasal apa? Satu, pasal tak teringat nak pergi Mekah. Yang kedua, pasal sakit, tak boleh pergi ke Mekah. Ada duit banyak, tapi nak pergi tak boleh kerana keuzuran dia. Tiba-tiba kita ni Allah pilih untuk boleh pergi ke Mekah. Dah sampai dah di Mekah tu, semayang atas bilik hotel. Tak boleh fikir tak orang macam ni. Sedangkan Nabi SAW kata, sekali semayang di Masjidil Haram, pahala dia 100,000 kali ganda Tuhan bagi. Dia tak pergi. Ini cerita manusia ni tuan-tuan, boleh cerita lah. Macam-macam jenis ada manusia. Sama lah dengan kawan kita ni yang nama Ibnu Ma'mar ni. Dia ni beranak di Mekah, duduk di Mekah, apa semua duduk ada elok semua. Tiba-tiba panggil adik-beradik dia ni yang bernama Aban ni, suruh balik mai, suruh jadi saksi kepada nak nikah anak dia ni. Sedangkan dia tahu adik-beradik ni duduk ada di Mekah, duduk ada nak buat haji di sana. Dia tahu, dia panggil kawan ni suruh mai jadi saksi menikah anak dia. Dia kata, bukankah kita sekarang ni sudah duduk tinggal di dalam negeri, yang ni di dalam negeri Mekah, mengapa tidak tahu akan sunnah Nabi? Dia kata, ni kita ni orang Mekah. Dia kata, pasal apa orang Mekah tak faham sunnah Nabi? Padahal kalau orang lain ni telah lah. Orang Mekah, Nabi lahir di Mekah.
Di Mekah itu ada Baitullah. Kita ni ditakdirkan Allah jadi orang Mekah. Tiba-tiba kita tak faham sunnah Nabi. Oh, pelik. Begitu. Sambung hadis tu dia kata innal muhrim la yankihu wa la yunkihu atau kama qala. Bahwasanya orang yang di dalam ihram itu tiada boleh ia nikah dan tiada boleh pada syarak ia menikahkan orang. Dia kata. Takkan tak tahu benda ni. Ini sunnah Nabi. Nabi dah pesan dah. Orang yang di dalam ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan orang, tidak boleh jadi saksi, tidak boleh jadi wali, tidak boleh. Itu cerita dia. Atau sebagaimana katanya, summa haddatha an Uthman mithlahu yarfa'u. Kemudian daripada sudah dikhabarkan yang demikian itu oleh Aban bin Uthman, maka ia pun berceritalah yang dikatakannya itu dan apa yang didengarnya itu daripada Uthman bin Affan seumpama yang dikatakannya itu. Lalu dikatakannya akan dia daripada Nabi SAW. Aban ni kata ni, perkataan tadi ni. Innal muhrim la yankihu wa la yunkih. Sesungguhnya orang yang dalam ihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan orang. Aban kata, aku dengar benda ni daripada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata dia dengar daripada Nabi SAW. Ini pesan Nabi. Mana mungkin dia nak panggil aku pergi balik jadi saksi menikah anak dia. Begitu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Rafi' dan Maimunah. Dan katanya lagi Nabi SAW. Dan katanya lagi bermula hadis Sayyidina Uthman itu hadis hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Setengah daripada mereka yang berpegang dengan hadis ni ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Umar, dan ialah perkataan setengah daripada fuqaha tabi'in. Dan dengan dialah berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Tiada memikir mereka itu akan boleh berkahwin orang yang di dalam ihram. Maknanya semua ulama kata tak boleh. Itu yang mudah fahamnya begitu. Baik. Bawah itu dia kata satu lagi hadis yang menunjukkan orang yang ihram itu tidak boleh nikah dan tiada boleh menikahkan orang di dalam ihramnya. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi juga. Katanya an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa halalun wa bana biha wa huwa halalun wa kuntu anna ar-rasul fima bainahuma. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Rafi'. Katanya telah berkahwin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Siti Maimunah binti Al-Harith Al-Hilali, padahal ia tiada di dalam ihram, dan membuat Nabi akan tempat dukhul bagi Maimunah itu, padahal Nabi tiada di dalam ihram, dan adalah aku menjadi utusan pada barang yang antara keduanya, yakni antara Nabi dan Maimunah, pada bicara meminang dan bercakap-cakap sampai nikahnya. Ini pula hadis. Hadis ni dia ada kesamaran tapi dia dicerita di bawah. Ada hadis menceritakan Nabi SAW dalam perjalanan Nabi menikah dengan Maimunah ini. Inilah angle ataupun sudut-sudut yang diserang oleh golongan orientalis. Orientalis habis-habisan mereka kata Nabi Muhammad ni satu orang yang gila seks. Pasal apa? Satu isteri ramai sampai belah-belah orang. Yang kedua ni macam ni punya keadaan, mereka serang. Tuan-tuan rajin duk baca buku orientalis jumpa benda ni. Dia kata nak pergi Mekah betul-betul, nak pergi buat haji, dan lagi duk menikah kot jalan. Dia tulis macam tu. Nampak tak? Ini tuduhan orientalis yang suka kita bagi tahu supaya kalau kita terjumpa buku-buku yang macam ni kita faham. Nabi SAW dia tidak menikah melainkan dengan suruh Allah Subhanahu wa taala. Dan isteri-isteri Nabi ini, isteri-isteri Nabi ini kecuali Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri Nabi semuanya janda. Nabi menikah atas perintah Allah, di atas sebab-sebab yang tertentu. Ada yang Nabi menikah tu kerana kesian, kesusahan perempuan ni. Bukan so kata janda je Nabi menikah dah.
Tapi janda yang susah kerana kematian suami, hak mati suami dia tak susah, tak ada apa. Hak dia ni bila mati suami dia cukup susah, Allah perintah Nabi suruh ambil perempuan ni buat isteri. Banyak hadis kalau kita nak baca cerita, Allah perintah Nabi suruh nikah dengan orang-orang ni semua. Tapi orang yang tak faham, bila dia baca buku orientalis, kita takut tuan-tuan lah ni. Tulisan-tulisan orientalis ni bukan dalam buku lagi dah. Dalam internet bercambah dah ada. Dalam internet bercambah tulisan orientalis yang memburuk-burukkan Islam ini. Bukan sahaja dalam bahasa Inggeris, bahkan dalam bahasa Arab pun ada. Orientalis tuan-tuan hadut jadi pensyarah dalam bidang pengajian Islam di universiti-universiti barat sana tu. Depa PhD dalam pengajian teologi ni, dalam pengajian agama, Islamic studies dan sebagainya. Tetapi depa bukan orang Islam. Depa PhD dalam pengajian agama. Maksudnya bila kata PhD dalam pengajian agama, cakap Arab ni fasih. Karang Arab ni sambil sembang boleh duk karang. Tetapi mereka tidak ada hidayah Allah. Maka golongan ini mengambil kesempatan atas ilmu yang ada dekat mereka ni untuk attack Islam. Bukan setakat buat buku jual aja. Dengan kemudahan teknologi yang ada hari ini, dunia globalisasi lah ni, dunia global lah ni, dalam internet masuk tulisan mereka ni cukup banyak. Tidak cukup dengan website mereka aja. Hari ni sampai mereka shoot artikel mereka ni masuk dalam email kita. Mereka gigih tuan-tuan. Orang bukan Islam ni gigih dalam nak merosakkan pengetahuan orang Islam terhadap agama Islam. Mereka gigih. Mereka gigih. Website mereka ni kita bubuh Islam aja dia keluar mai dalam kita masuk Islam dekat search engine tu, dia keluar mai ni bukan hak orang Islam tulis atas tujuan nak bagi faham Islam saja. Bahkan dia keluar mai macam-macam benda. Saya pernah baca dulu di Masjid Sungai Rambai kalau tak silap. Kita ambil daripada website bahasa Arab, menceritakan tentang engineer daripada Jordan. Dia satu orang engineer, berasal dari Jordan. Bapa dia seorang yang menghafaz Al-Quran. Engineer Jordan ni, bapa dia seorang hafiz. Dia pergi kerja di Jerman. Dia jadi engineer di Jerman. Waktu dia jadi engineer di Jerman, Allah Subhanahu Wa Taala saja nak test dia. Anak satu orang hafiz Quran ni, hang pula orang Arab, beranak-beranak keluar mai dengar cakap Arab, cerdik sikit boleh bercakap Arab, baca Quran macam baca surah Abang, macam baca buku cerita, baca faham langsung. Allah nak test dia. Allah bagi anak dia sakit. Anak dia sakit. Masuk hospital di Jerman. Habis segala pakar turun mai tak tahu nak abang apa sakit anak dia ni. Bahkan ada pakar abang kata anak hang ni tak ada harapan. Dia betul-betul hanya tunggu masa. Dalam keadaan macam tu, Allah nak test dia. Maka Allah izinkan syaitan main mempengaruhi dia. Dalam mimpi dia kata mimpi. Pasal dia kata masa tu dia betul-betul tak sedar. Dia kata dia rasa mungkin dia tidur. Dia pun macam tu. Dia ingat tak ingat. Tapi dalam mimpi dia kata mai satu benda beritahu dekat dia, hang cuba tengok sekali. Minta atas nama Jesus Christ, minta supaya anak hang sembuh. Dia mimpi macam tu. Nampak tuan-tuan? Nabi kata apa? Nabi kata inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam ini pada jalanan darah manusia. Syaitan itu ada. Di mana kita lemah, di situ dia serang. Semua benda ni dekat dia. Cuba tengok sekali. Dah doktor pakar dah kata anak hang tak ada harapan dah. Memang duk tunggu hari nak mati aja. Cuba tengok sekali. Try tengok, dia kata sebut nama Jesus Christ. Try tengok, minta supaya anak hang ni sembuh. Dia jaga. Dalam keadaan desperate, dalam keadaan dia rasa helpless, dia rasa tak ada siapa boleh tolong dia, dalam keadaan yang macam tu, dia kata try lah sekali, tengok macam mana. Tuan-tuan, syaitan tuan-tuan cukup licik. Cukup licik. Dia masuk main macam tu. Dia ni pun ingat
sekali lah, apa salahnya? Minta. Dengan nama Jesus Christ yang mulia, dia kata kalau betul lah Jesus Christ ni ada power boleh macam tu macam ni, dia kata tolong sembuhkan anak dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak set dia, tuan-tuan. Tiba-tiba anak dia recover, anak dia sihat balik. So dia kata dia tak ada pilihan, dia kata melainkan dia kena tinggal Islam, ikut Kristian. Tuan-tuan, itu yang berlaku dalam zaman akhir ini. Tuan-tuan baca cerita tentang Bal'am, tuan-tuan baca cerita tentang macam-macam nama, Barsisa misalnya. Ini semua nama-nama yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Bukan calang-calang orang, sudah mencapai makam Al-Abid Billah, orang yang kuat beribadat kepada Allah pun dipesongkan oleh syaitan. Demikianlah tipu daya syaitan yang ada di dalam masyarakat manusia ini. Sejak daripada zaman Nabi Adam dulu sampai zaman kita, sampai menjelang kiamat, manusia lemah akan dikuasai oleh syaitan. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi dia kata di sini, Nabi SAW dalam perjalanan daripada Madinah, Nabi buat haji di Mekah, Nabi menikah dengan satu orang perempuan yang bernama Maimunah. Nabi menikah, kemudian Nabi buat satu kemah. Dan Nabi SAW telah dukhul maksud dia bersama lah. Jadi suami isteri di dalam kemah itu bersama dengan Maimunah. Maka hadis yang kita baca tak saat ni, hadis tu diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Abi Rafi'. Dia kata dia pasti Nabi semasa menikah dengan Maimunah tu, Nabi belum lagi niat ihram. Nabi belum lagi berihram haji. Dia kata, aku pasti. Dia kata pasal apa? Pasal akulah orang perantaraan di antara Nabi dengan Maimunah. Maksud orang perantaraan bukan pos mengkarat. Kan? Masyarakat kita lah ni kalau kata dia orang tengah, dia pos mengkarat. Ni bukan pos mengkarat. Nabi dia tak ada sana sini, tak ada. Nabi SAW bila Allah perintah dia suruh kahwin dengan satu orang, Nabi terus ambil satu orang sahabat, tolong kamu sampaikan hajat aku dekat dia ni, kata aku ingin memperisterikan dia. Maka Abu Rafi' dipilih sebagai orang tengah. Dia pergi jumpa Maimunah, dia kata wahai Maimunah, bergembiralah kamu kerana Nabi SAW nak ambil kamu jadi isteri dia. Itu peranan dia. Jadi Abu Rafi' kata aku pasti Nabi semasa kahwin dengan Maimunah, Nabi masih lagi belum berada di dalam ihram, walaupun dalam perjalanan nak pergi buat haji di Mekah. Itu pasti, kata Abu Rafi'. Diperkukuhkan lagi dengan Nabi lepas kahwin, Nabi buat satu kubah, satu kemah kecil, dan Nabi bersama dengan Maimunah di dalam kemah itu. Maka ini menunjukkan Nabi belum lagi berada di dalam ihram. Ini kata Abu Rafi' begitu. Baik, pada halnya Nabi tiada di dalam ihram, dan adalah aku menjadi utusan pada barang yang antara keduanya, yakni antara Nabi SAW dengan Maimunah pada bicara meminang dan bercakap-cakap sampai nikahnya. Kata Tirmizi, ini hadis hasan. Masalah dia kata, nikah orang yang ihram dalam ihramnya itu apa hukumnya? Baik, kalau berlaku juga nikah, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Majmu', maka haram atas orang yang ihram itu berkahwin. Haram, maksud tak boleh. Dan haram atasnya mengahwinkan orang lain, tak boleh. Walaupun di sini dia qadi ke, dia naib qadi ke apa, tapi di sana tengah duk kalut-kalut di padang Arafah tu, tengok dia, mai aku bagi menikah kau. Oh tak boleh. Hang qadi di sini aja. Sana tak boleh lah. Yakni mengahwinkan orang yang diwalikannya dengan wilayah khas, dan iaitu asubah dan wala. Tak boleh juga dia kata kita nak mengahwinkan orang sedangkan kita ni berada dalam kumpulan wali khas. Wali khas ni wali adik-beradik lah. Kita datuk kepada anak dara ni, kita pak kepada anak dara ni, ataupun kita ni abang kepada anak dara, yang ni dia panggil wali khas. Ataupun dia kata wala. Wala ni maksud dia, macam mana nak kata, dia dalam fiqh ni begini. Satu orang laki-laki ada hamba jariah perempuan. Okay. Dia ada satu hamba jariah perempuan. Satu hari
dia merdekakan hamba jariah perempuan dia ni. Merdekakan. Kamu merdeka hari ni, pilah kamu bebas. Dia ni pergi nak kahwin. Bila nak kahwin, nak cari siapa nak jadi wali dia, maka bekas pengulu dia tadi ni boleh menjadi wali. Boleh menjadi wali kepada nikah bekas hamba jariah perempuan dia ni. Maka bekas pengulu menjadi wali pada dia ni, dia kata wala. Begitu. Ya, ni tak ada dalam masyarakat kita, bila terang dia tak apa nampak. Begitu. Baik. Dia kata dan haram atas orang yang ihram itu berkahwin dia. Dia sendiri tentu dah tak boleh kahwin. Maka jika ada suami ataupun isteri ataupun wali ataupun wakil suami ataupun wakil wali itu orang yang ihram, maka nikahnya itu batal dengan tiada khilaf. Nak pergi jadi wakil pun tak boleh. Bukan kata pergi nak menikah, pergi jadi wakil. Tuan-tuan tahu apa maksud jadi wakil? Apa maksud jadi wakil? Dalam kes kita ada anak lelaki-lelaki. Anak lelaki-lelaki kita duduk mengaji di England. Nak bagi anak lelaki-lelaki kita ada di England, nak bagi kahwin dengan satu perempuan duduk ada di tanah liat. Nak panggil anak kita daripada England terbang balik main kerana nak kata aku terima aja. Lepas tu nak naik kapal terbang balik, ini satu tindakan yang kurang bijak. Maka Islam memberi satu jalan kelonggaran. Siapa-siapa boleh menjadi wakil terima on behalf bagi pihak kawan tu. Jangan pergi buat silap kata aku terima abang aku. Kan? Tadi kawan tu teriak yang mata darah di England tu. Kan? Dia cerita dia macam. Jadi kita boleh menjadi wakil bagi pihak kawan tu. Jadi bila kawan yang wali ni kata aku nikahkan apa nama-nama semua sekian-sekian dengan sekian-sekian orang, kita kata aku terima bagi pihak nama kawan tu kena sebut. Tak boleh kata aku terima tu dia senyum orang tu, tak boleh. tak boleh begitu. Baik. Jadi nak jadi wakil tu pun tak boleh kalau sekiranya kita di dalam ihram. Bukan kata menikah betul. Kita jadi wakil untuk orang lain menikah pun tidak boleh. Demikianlah halnya dengan wali, dengan apa, semua pun tidak boleh berada di dalam ihram. Kerana bahawasanya ditegahkan daripadanya kerana hadis sahih tadi. Kerana adanya hadis tadi, maka tak boleh. Siapa pun yang di dalam ihram tidak boleh terlibat dalam sebarang pernikahan. Masalah, dia kata imam dan qadhi, haruskah ia menikahkan dengan wilayah ammah di dalam ihramnya? Baiklah ni, dia ni imam, dia pemerintah negeri, ataupun dia kerja sebagai qadhi, boleh tak boleh dia bagi menikah orang? Dia kata gitu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muhazzab, adakah harus bagi imam dan qadhi itu menikahkan dengan wilayah ammah? Wilayah ammah maksudnya bukan adik-beradik. Anak jadi wali ni bukan adik-beradik, tetapi dia wali kerana jawatan dia qadhi misalnya, begitu. Padanya dua wajah yang masyhur telah menyebut akan keduanya oleh sahibul Muhazzab dengan dalil keduanya. Bermula yang lebih asah daripada keduanya, tiada harus. Tak boleh juga. Qadhi pun pergi sana tidak boleh bagi menikah orang. Begitu. Baik, tengok tajuk yang di bawah tu. Tajuk tu pendek, kita habis bawah. Dia kata bab ma ja'a fi rukhsah fi zalik, iaitu bab yang datang pada menyatakan tidak mengapa orang yang ihram itu bernikah dan nikahkan orang lain. Ini pula ada satu pendapat yang terpencil, pendapat yang dhaif, yang mengatakan boleh pula dah kalau nak bagi nikah. Ketahuilah saudaraku, tuan-tuan, dalam fiqh ni dia macam ni. Dia akan bagi tahu pendapat yang asah dan dia akan bagi tahu pendapat yang dhaif. Pendapat banyak dalam fiqh ni, pendapat cukup banyak. Kita pegang pendapat yang asah, jangan pegang pendapat yang dhaif. Berbeza dengan saudara kita, saudara Astora Jebat kita ni. Dia bila tulis dalam surah abang, dia suka duk kutip pendapat yang dhaif. Dia masuk dalam surah abang, dia sebut nama orang yang kata tu, dia tak beritahu kata itu pendapat yang dhaif. Jadi bila kita tak erti apa ni baca, kita kata tengok ni ada ulama kata boleh. Nampak tak? Ini mainan dia lah. Orang yang reti lah. Orang yang tak reti, dia usung surah abang tu macam mana dia usung Quran gitu. Ini kita nak bagi ingat awal-awal. Dalam fiqh memang ada pendapat yang sahih dan dia ada pendapat yang dhaif. Ada. So, kalau nak selamat, pegang kepada pendapat yang sahih, pendapat yang asah. Jangan pegang kepada pendapat yang dhaif. Begitu. Pendapat dhaif ada banyak, macam-macam pelik-pelik semua ada dalam qaul yang dhaif dalam fiqh ni. Baik, ketahuilah saudaraku,
Bermula orang yang ihram itu telah lalu bicaranya dalam masalah tadi. Tiada harus ia bernikah dan menikahkan orang. Itu jelas, dia kata. Pendapat yang sahih yang kita baca tadi, tidak harus kita bagi menikah orang dan tidak harus kita menikah. Begitu. Maka pada bab ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan harus orang yang ihram itu bernikah dan menikahkan orang. Ini dia nak main satu hadis, yang hadis ni pula kata boleh pula menikah di dalam keadaan kita ni duduk dalam ihram. Kata hadis itu, Ani bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin ia akan Siti Maimunah padahalnya ia di dalam ihram. Nampak? Tak sah kita baca hadis riwayat daripada Abu Rafi'. Abu Rafi' kata, aku pasti Nabi masa menikah dengan Maimunah, Nabi belum ihram lagi. Pasal apa? Pasal aku yang jadi orang tengah waktu Nabi nak menikah dengan Maimunah. Ni pula hadis yang kita baca ni riwayat daripada Ibni Abbas. Ibni Abbas pula kata Nabi menikah dengan Maimunah sedangkan Nabi sudah ada dalam ihram. Baik, adakah Ibnu Abbas salah dalam meriwayatkan hadis? Dah, dia tak salah. Cumanya dia tak jadi orang tengah, maka dia tak tahu. Tidak semua benda yang Nabi buat, semua sahabat tahu. Dah, kadang-kadang ada sahabat tertentu saja tahu, ada sahabat yang tak tahu. Maka dalam kisah Nabi menikah dengan Maimunah, Abu Rafi' cukup tahu. Pasal Nabi pilih dia untuk jadi orang tengah. Ibnu Abbas tak tahu. Maka Ibnu Abbas menghukum berdasarkan zahir yang dia nampak. Dia nampak Nabi ni dalam perjalanan nak pergi buat haji, tiba-tiba menikah dengan satu orang yang bernama Maimunah. Maka dia kata, Nabi menikah dalam Maimunah sedangkan Nabi dah ihram. Dia kata macam tu. Sedangkan dia tidak pasti tentang benda ni. Begitu cerita dia. Banyak tuan-tuan benda yang macam ni. Kan kadang-kadang jadi perbezaan pendapat. Contoh, yang kata Nabi semaya. Aisyah dah ada tepi Nabi. Aisyah kata, aku tidur, aku jaga Nabi tengah semayang. Aku tidur, aku jaga Nabi tengah semayang. Lepas tu aku bangkit pula, dia kata aku pegang kaki Nabi dan Nabi sedang sembahyang. Hadis dia macam tu. Maka ulama bermacam-macam pendapat. Mazhab Syafi'i, dia kata betul, memang Nabi tengah semayang, Aisyah pegang dia dan Nabi terus semayang. Pasal apa? Pasal Aisyah pegang tu, pegang kawasan yang berlapis kain, maka Nabi terus semayang, wuduk tidak batal. Itu ihtimal ataupun andaian yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pula dia kata hadis tu sebut kata Aisyah pegang kaki Nabi tapi Nabi terus sembahyang. Maka ini menunjukkan isteri dengan suami sentuh tak batal wuduk. Nampak tak? Hadis tu juga tapi tengok dari sudut yang macam tu. Imam Syafi'i kata memang Aisyah pegang tapi dia pegang kawasan berlapis. Memang peganglah tapi pegang kawasan berlapis. Imam Ahmad bin Hanbal kata kalau pegang belapis, awak tak abang pegang belapis. Dia abang pegang kaki, dia kata. Nampak? Benda ni tidak perlu diperbalahkan. Ini persoalan yang dibincang oleh ulama-ulama mazhab. Dah kita ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kata bila suami isteri sentuh batai, kita kata batai. Habis cerita. Takkan nak bertengkar sampai tumpah darah benda ni. Kan? Aji ceritanya macam tu. Ini yang dikatakan perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Banyaklah, banyak. Kalau kita nak sembang benda-benda yang berbentuk khilafiyah, khilaf di kalangan mazhab banyak tu ada. Dan masing-masing dengan sandaran masing-masing. Begitu. Tetapi apabila benda ni datang dengan nas yang terang, tidak ada khilaf di kalangan ulama, tak boleh kita hidup khilaf seorang kita. Terang-terang ayat mai dia kata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini nas Quran terang. Dan hendaklah orang-orang perempuan Islam ini pakai tudung dan melabuhkan tudung mereka itu hingga menutup dada. Ini ayat Quran terang. Kita piduk khilaf seorang-seorang kita kata tak pakai kelumbung tak apa. Jadi bukan khilaf. Yang ni apa nak kata? Dekat dia lagu tu. Ini benda yang kita nak kena faham. Ada benda yang boleh dikhilafkan. Ada benda yang sudah jelas tidak ada khilaf. Yang ini benda yang nak kena kita faham.
Baik. Jadi persoalannya lah ni, hadis yang kita baca yang kedua ni riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia melihat dari jauh. Tuan-tuan, kita pun kalau tengok tuan-tuan, orang yang jaga istana raja ni, kalau tuan-tuan pergi tanya, tiap-tiap orang lain cerita ni. Satu istana raja besar. Tuan-tuan pergi tanya, hak duk jaga pintu pagar masuk. Apa pandangan kamu tentang istana ni? Apa yang jaga pintu pagar? Dia kata apa? Oh, dia kata, saya tak tahulah, tapi pintu pagar ni saja apa itu dia kata harga 1.2 juta. Ni pintu pagar saya duk tunggu berapa belas tahun dah ni. Harga 1 berapa juta dia kata ni pintu pagar ni. Dalam tu saya tak tahulah berapa. Apa ada dalam tak tahulah. Tak tahulah, tentu bahagialah lepas ada dalam. Itu andaian dia sebagai orang yang jaga pintu pagar. Tentu pergi tanya pula kawah ada kerja misi rumput dalam kawasan istana ni, tanya. Dia pula kata, oh, dia kata padang dia saja pun, kalau nak buat padang golf, dia kata 7 lubang. Pasal saya dulu biasa kerja padang golf, dia kata 7 lubang. Dia kata, padang saja besar ni, dia kata dalam tiap-tiap satu bilik besar mana rumah, dia kata seronoklah orang ada dalam. Itu andaian kawah misi rumput. Tentang kita tanya dereba dia pula. Dereba ada cerita macam-macam lagi pula. Dereba lagi banyak rahsia. Dia ada ulasan sesuai dengan kedudukan dia sebagai dereba, yang tidak mungkin kita ceritakan, kan? Tentang kita tanya pula jadi tukang masak dalam istana pula. Dia ada cerita dia pula sesuai dengan kerja dia sebagai tukang masak. Dia lebih rapat dengan dalam tu, pasal dia duduk dalam tu. Dia boleh melihat hubungan tuan rumah tu macam mana. Dia boleh melihat semua. Dia boleh tengok keadaan suasana keluarga semua. Dia boleh tengok. Dia punya ulasan sudah tidak seperti penjaga pintu pagar. Dia punya ulasan sudah tidak seperti kawal misi rumput. Dia punya ulasan sudah tidak seperti kawal yang jadi dereba kereta. Tak sama, kan? Macam tu lah. Kita tengok satu orang, kita macam-macam tafsiran pada dia sesuai dengan kita. Kita mungkin tak pernah cakap dengan dia, jadi kita macam-macam cerita kita tibuh kat dia. Tapi orang yang duduk keliling dia hari-hari macam lain pula cerita dia. Bini dia cerita macam lain pula. Maka orang yang lebih rapat itu cerita lebih sahih berbanding dengan orang jauh. Kerana orang jauh itu tafsirannya itu belum tentu sahih. Dia nak pelik macam Nur Salam pula, nampak kan? Orang jauh ni tafsiran dia belum tentu sahih, pasal kita hanya sukat kot luar. Kita tak nampak menyombong dia. Tapi tanya orang yang rapat dengan dia, dia kata, oh payahlah nak cari orang macam ni cukup baik. Pula tafsiran kita hak jauh dengan tafsiran kawan yang dekat dia jauh berbeza. Abu Rafi, Nabi panggil dia, hang tolong dia abang kat dia ni, kata aku nak ambil dia buat gini. Tentu Nabi ada cerita lebih dekat dia berbanding dengan Ibnu Abbas yang dalam kes ini. Ibnu Abbas dia rapat dengan Nabi, tapi dalam kes ini dia tak duduk dalam orang yang dipilih untuk fikirah bercara dengan Maimunah. Maka dia melihat dari jauh, dia kata, Nabi menikah dengan Maimunah, sedangkan kami on the way nak pergi buat haji. Nabi ni rasanya dalam ihram dah ni. Begitu dia punya tafsiran dia. Baik, kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmi, dan dengan dia berkata Sufyan At-Tauri dan ahli Kufah. Kemudian berkata Abu Isa At-Tirmizi lagi, dan telah bersalahan ulama pada berkahwin Nabi SAW akan Maimunah itu, kerana bahawasanya Nabi SAW berkahwin dengan dia dalam perjalanan ke Mekah. Ini Imam At-Tirmizi dia nak hurai benda ni, pasal ada mai dua hadis yang nampak macam bercanggah. Nampak macam bercanggah, sebenarnya tak bercanggah, nampak macam bercanggah. Satu orang kata Nabi belum ihram, satu orang kata Nabi sudah ihram. Nampak macam bercanggah. At-Tirmizi cuba nak hurai benda ni. Dia kata pokok pangkalnya ialah Nabi kahwin dengan Maimunah dalam perjalanan nak pergi ke Mekah. Itu fakta yang semua orang mengaku. Maka kata setengah mereka itu, berkahwin Nabi akan dia, tiada ia di dalam ihram. Abu Rafi' tadi, Nabi menikah dengan Maimunah sedangkan Nabi belum ihram lagi. Dan zahir pekerjaan kahwinnya padahal ia ihram, sedangkan zahir nampak macam Nabi sudah dalam ihram. Ini kata siapa? Ibnu Abbas punya kata. Dia jadi dua benda yang kontradik.
nampak bercanggah di antara satu sama lain. Kemudian membangun Nabi akan satu kubah. Lepas kahwin pula Nabi terus pasang satu kemah kecil, akan jadi tempat dukhulnya Nabi dengan Siti Maimunah itu. Kemudian Nabi bersama dengan Maimunah di dalam kemah itu. Enggak, ini pun orientalis, dia gasak tahu. Ada kata hamba menikah sampai tak dan. Kata juga. Kan? Kata juga. Tu dia tak pergi baca kitab kita baca di Kelang Lama dulu lagi. Tuan ingat? Kitab kita baca di Kelang Lama dulu. Muhimmah fi ilmi hadis ni. Oh lagi kasar. Dan ulama-ulama yang besar-besar ni, kita baca cerita mereka lagi kita takut. Ada yang bulan puasa, masuk waktu jima dulu, baru buka puasa. Dan kita baru baca di Masjid Sungai Rambai, Kip saja, baru baca kip semayang jemaah. Apa dia kata? Dia kata dianjurkan pula, dia kata bagi sesetengah orang lah, bukan semua orang, bagi sesetengah orang sebelum pergi semayang jemaah, jima dulu dengan isteri. Tujuan dia apa? Supaya semayang tak lagi khusyuk. Kalau tidak, dia tak khusyuk, dia duduk kuesyuk. Duduk semayang, tempat terbuka, budak-budak apa lah, lintas ikut depan, dia jadi tak ketahuan semayang. Jadi hampir settle dulu dengan bini hang, dah settle ni semua, semayang tak lagi, cukup cantik. Kita baru baca, ni Masjid Sungai Rambai benar. Dan ini tidak boleh dijadikan satu, apa kita kata, satu point untuk kita nak jatuhkan Islam. Tak boleh. Bahkan Nabi SAW sendiri kata, Nabi kata bagi setengah orang, ni bukan anjuran kepada semua orang. Ni pakai jemaah lewat belakang lah. Ini anjuran bagi setengah orang. Dia kata bagi orang yang bagi dia nafsu ni kacau dia. Ada orang jenis macam ni. Kan? Bagi kita yang normal ni tak salah. Kan? Bagi orang yang ada sikit abnormal ni. Kan? Bagi orang-orang yang macam ni, hampir settle bang ni, semua benda nak jadi kacau hang ni hampir settle bang dulu. Bukan dalam soal nafsu suami isteri saja, bahkan dalam soal makan sekalipun. Kalau kita duduk di masjid ni, masuk waktu sembahyang Isyak, sedangkan hidangan sudah pun dihidangkan, syarak menganjurkan suruh kita makan dulu. Pasal apa? Pasal hakikat sembahyang itu ialah khusyuk. Dengan hidangan dah duk atok dengan sini, kita nak sembahyang, dia mulalah surah apa lagu nak lupa satu macam. Bukanlah dia ni kebulung sangat nak pergi makan, tapi benda tu mengganggu. Tak banyak sikit ada mengganggu dia. Kan? Imam ni takbir Allahu Akbar, habis baca-baca nak baca surah. Baca, baru baca sikit ni, ingatan dia apanya? Bung cenderca dia kata. Kabul lah. Tentu tak bisa kan ada lintasan macam-macam ni. Semua orang kena. Lintasan macam ni semua orang kena. Kan dia mai tak tentu punca punya lintas, kadang-kadang tengah duduk semayang. Teringat ni lambat ni aku nak kena pergi. Dia mai tu benda tu luar daripada semayang, tapi dia satu macam punya lintas makan angin kat kita lagu tu. Nanti dia tu jadi lupa rakaat, lupa surah dan sebagainya. Maka syarak dia menganjurkan seberapa boleh apa benda yang tak settle, pergi settle dulu sebelum semayang. Begitu. Jadi Nabi SAW ada pasal apabila dia dalam perjalanan nak pergi ke Mekah kerana nak buat haji, di pertengahan jalan dia kahwin dengan Maimunah, kemudian buat satu kemah dan Nabi settlekan satu urusan di situ. Padahalnya Nabi tiada ihram, iaitu di tempat yang bernama Saraf. Ini Abu Rafi' punya cerita. Nabi belum berada dalam ihram. Dia kata masa Nabi kahwin tu. Bukti dia apa? Bukti dia selepas itu Nabi jima isteri dia. Takkan Nabi tak tahu kata jima ni bukan sahaja merosakkan ibadat haji, bahkan mewajibkan kita kena apa? Kena fidyah sekok muntah. Nabi duk habang ke orang, takkan dia tak tahu benda ni. Maka ini menunjukkan Nabi pada masa tu belum lagi berada di dalam ihram. Itu hujah yang diberikan oleh Abu Rafi', yang juga dipegang oleh Imam Syafi'i dan majoriti ulama. Begitu. Baik. Dan benda tu berlaku di tempat yang bernama Saraf. Dia kata lebih kurang 10 mil daripada Mekah. 10 mil ni lebih kurang 10 kilometer begitu daripada Mekah. Tempat yang berlaku Nabi kahwin ni adalah tempat yang bernama Saraf. Begitu. Baik, maka Saraf itu ialah di jalan Mekah. Perjalanan nak pergi ke Mekah, kita akan lintas satu tempat bernama Saraf.
Dan kemudiannya mati Maimunah di tempat yang bernama Saraf itu. Maimunah yang Nabi kahwin di Saraf ini. Maimunah yang Nabi kahwin di situ. Kemudian Nabi jimah dia di situ. Maimunah kemudiannya bukan lepas pada tu terus mati. Ni kita pergi buat salah faham lah betul pula. Ni dia punya ada pegang mulut pula. Apa ni sampai mati-mati. Tak, ni dia kitab ni dia sambung sekali. Tapi bukan mati dandan. Kemudiannya maksud tak tahu berapa lama selepas itulah. Kemudiannya mati Maimunah di tempat yang bernama Saraf itu juga. Saja Allah nak takdirkan begitu. Dia jumpa Nabi di situ, dia kahwin dengan Nabi di situ, dan pertama kali Nabi bersama dengan dia di situ, dan Allah takdirkan dia mati juga di situ. Di Saraf itu. Yakni di tempat Nabi membangunkan tempat dukhulnya dengan dia. Tempat Nabi pertama kali bersama dengan dia. Maka ditanam Maimunah itu di Saraf itu juga. Dan dia pun dikebumikan di situ juga. Tonton tengok. Islam zaman Nabi, kita cerita dulu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Sayyidina Abu Bakar mati sebaik-baik saja masuk waktu malam. Isnin malam Selasa. Sayyidina Abu Bakar mati. Bila mati selepas maghrib dia meninggal dunia, dia dikebumikan sebelum subuh. Ini ajaran Islam. Islam tak mau duk taruh lama-lama mayat. Islam tak mau. Kan, buat apa duk taruh sampai sehari semalam duk ada di rumah nu nak tunggu orang ni mai tengok apa? Tengok pun bukan boleh buat apa dah tuan-tuan. Kita orang mati ni kita hanya boleh doa aja. Kita hanya boleh doa aja. Kok kata kita mai ni jadi tak ada jadi apa dah. Anak balik anak tak balik sama aja. Anak ni kalau nak balik masa orang tua ni duk hidup, duk sihat. Masa dia sakit masa tu nak balik ziarah bawa apa pun masa tu. Dah mati yang balik mai duk teriak buat apa? Cerita dia mati, segerakan perkebumian. Itu yang terbaik. Bahkan isteri Nabi Maimunah meninggal di Saraf. Simpan di situ. Dah, saya sebut di Masjid Seberang Jaya baru ni kan. Macam mana dalam masyarakat kita ni mati dan mereka nak balik. Tak dan kita mendera mayat. Kalau mayat tu boleh bangkit bercakap, dia bangkit marah kita. Betapa sakitnya dia. Dengan kerana keputusan yang kita buat ni, betapa sakitnya dia. Tak mahu macam tu. Baik. So dia kata Maimunah ni dikebumikan di tempat yang bernama Saraf itu juga. Masalah nikah orang ihram apa hukum pada sekalian mazhab? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini satu cawangan pada sekalian mazhab ulama pada nikah orang yang dalam ihram. Sesungguhnya telah kami sebutkan bahawasanya mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i, tiada sah kahwin orang yang ihram itu dan tiada sah menikahkan orang lain. Dan dengan dialah berkata jumhur ulama daripada sahabat Nabi, tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Wallahu a'lam. Sampai habis tu pun dia dulu abang yang pula. Nah, abang kata tak boleh. Cerita dia dalam ihram tak boleh kahwin dan tak boleh bagi kahwin orang. Dan tidak boleh jadi saksi dan tidak boleh jadi wali, tidak boleh. Sebarang benda yang berkaitan dengan kahwin tidak boleh semasa dia dalam ihram. Begitu. Lepas ni tajuk dia bab ma jaa fi akli sayd lil muhrim. Saya tak tahu sama ada dia perlu dibaca ataupun tidak. Tajuk ni dia nak cerita tentang hukum kita makan daging binatang buruan sedangkan kita di dalam ihram. Zaman kita lah tak ada lah binatang buruan ni, tak ada dah. Kan? Cuma dia nak abang kat kita, kalau sekiranya ada binatang buruan ni, katalah ada kijang ke apa ke sekong, ada orang pergi buru binatang tu, dapat kat dia sembelih apa semua, dia buat masakan main hidang kita sedangkan kita dalam ihram, boleh tak boleh kita makan daging tu? Dia nak abang bab tu. So dia nak beritahu kat kita, kata boleh makan dengan syarat bukan kita yang memburu. Satu. Yang kedua, orang yang pergi memburu tu pun tidak berniat pergi memburu tu kerana nak bagi kita makan, maka binatang itu boleh kita makan. Tapi kalau kita dalam ihram, kita tak pergi buru, kita habang dekat kau ni, hang tolong saya pergi tangkap kijang tu, mai aku rasa nak makan, kita tak boleh makan. Kerana tujuan ni kita suruh dia pergi buru. Dia nak habang yang tu je dalam bab. Saya rasa tak perlu baca lah. Lepas ni insya-Allah dia tanda siap-siap bulan depan mai tak payah cari dah. Lepas ni kita pergi muka surat 103 tu kan.
103 dia kata bab ma jaa fi dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah nahar. Cerita kata Nabi bila dia nak pergi buat haji, dia masuk ke kota Mekah pada waktu siang. Begitu. Kan? Masuk dalam kota Mekah tu Nabi masuk pada waktu siang, masuk Mekah. Kita akan start baca di situ insya-Allah. Lepas tu dia akan terus sambung cerita bila kita sampai di sana, kita masuk dalam kompleks Masjidil Haram itu, kita nampak Kaabah. Bila kita nampak Kaabah tu, boleh tak boleh kita angkat tangan baca doa? Boleh ke tak boleh? Dia kata. Ini benda-benda ni semua tuan-tuan, kalau kita tahu. Jadi ibadat kita bila pergi ke sana ni kita rasa puas hati. Kita buat, kita tak ikut orang. Itu yang penting. Kita buat bukan kerana ikut orang. Kita tahu kita sampai Mekah, kita sampai subuh di airport Jeddah. Daripada Jeddah naik bas masuk ke Mekah, kita masuk siang. Kita dah ingat dah dalam hati kita. Ingat apa? Nabi SAW bila nak mai buat haji, Nabi masuk dalam Mekah waktu siang. Kita terus niat, aku masuk waktu siang ni, aku nak ikut sunnah Nabi. Pahala dah dapat. Pahala dah dapat. Dah kita sampai di Mekah, masuk, kita check in hotel, letak beg apa semua elok-elok, kita turun. Kita turun untuk nak buat nak tahallul daripada umrah. Kan? Kita nak turun, nak tawaf, kemudian nak sa'i, kemudian nak potong rambut sikit. Bila kita turun tu, kita parking kasut kita duduk masuk, nampak bangunan Kaabah tu. Daripada sedikit nampak kawasan batu-batu Pak Sagi tu, makin nampak sampai nampak Kaabah, lawat sebiji Kaabah tu ada depan kita. Apa perlu kita buat masa tu? Kalau kita tahu, jadi kita buat ni daripada mula sampai ni, kita buat tu, kita tahu ni aku buat macam mana Nabi buat dulu. Pasal apa? Saya aku mengaji benda ni. Cantik tuan-tuan. Bila kita habis umrah kita, kalau pergi buat umrah, kalau kita nak pergi buat haji tamattu', kita habis umrah nak tunggu musim haji pun, kita nampak benda kita nak buat ni. Bila kita komplit semua ibadat ni, kita balik hati lapang. Kita rasa alhamdulillah, aku buat haji ni, aku puas hati betul. Pasal apa? Kita cukup benda sebelum kita pergi ke Mekah. Pasal apa? Nabi kata terang-terang benda ni kan. Khudhu anni manasikakum. Nabi kata ambil daripada aku tentang ibadat haji kamu. Maksud dia apa? Nabi kata strictly ikut macam mana aku buat dalam ibadat haji kamu. Kita tak mau hidup cempera, ikut mutawif bawa, sekali lagi ikut budak Indonesia bawa, sekali lagi kita tak tahu, kita tak nampak benda apa kita nak buat, kita main turun saja. Orang yang ketuk pintu, abang jom nak turun, kita pun kelangkap. Tak syok lah tuan-tuan. Tak syok. Kita balik ni kita rasa galat, kita bila rumai mengaji duduk dengar pula, Allah lagu ni pula dah. Aku lupa lagu lain lah, dia duduk main lagu tu tak syok. Duduk main lagu tu mana 2004 kena daftar lain. Kan daftar SPR kan, daftar haji lain. Pergi pula nak kena. Banyak orang macam tu, dia dah pergi sekali, dia balik dia duk rasa, kalau urut tu dia rasa tak smooth, dia rasa berketui, dia rasa bersebagai, dia dah pergi lain lah. Jadi macam tu. Jadi alangkah baiknya kita settle benda ni ikut macam mana yang Nabi tunjuk. Kita pergi sekali one shot, kita buat, kita balik hati senang. Begitu. Penting tuan-tuan. Bab ni penting kita belajar. Tak belajar tak tahu tuan-tuan. Dan banyak orang pun dia pakai habak-habak begitu aja. Dia pun tak berasaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau. Mana kita nak tahu kata lepas habis tawaf tu disunatkan suruh kita pergi dekat Kaabah, tak tapak tangan di dinding Kaabah, bubuk pipi kanan, bubuk pipi kiri. Mana kita nak tahu? Yang kita tahu hidup bergayut di situ tu tak boleh lah, tak disuruh lah hidup teriak air mata palik di situ, dah gila gua ambil sapu tangan lap bola kepak-kepak belalang mulut tu kau dah kan. Tapi buat macam mana yang ditunjukkan ni kalau kita tak belajar kita tak tahu. Maka dengan kerana tu tak korang hidup mandi bawah pancuran mah tu kan, bila hujan aja gencok orang tu lebih pada black metal lagi punya tu gencok kan. Biar kita nampak jelas ibadat yang kita nak buat. Semayang pun kita nampak jelas macam mana. Kita nak puasa pun kita nampak jelas. Kan dalam soal ibadat haji umrah pun kita nampak jelas. Jadi kita tak mungkin dikelirukan oleh sesiapa. Siapa main duk cakap kelang kabut kita tahu kata hak dia cakap tak betul. Pasal apa? Ni dia berdasarkan keterangan ilmu begini, bukan macam yang hang cakap.
kita confident bila buat ibadah. Nah, mudah-mudahan Allah berkati kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.